Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ada yang dah bertanya tentang RPH PAK21 berfokuskan PBD yang saya buat. Okey, alhamdulillah baru siap untuk semua subjek ni lah. Okey, sekiranya ada penambahan subjek yang cikgu nak, cikgu boleh mention kepada saya. Begitu juga dengan sekolah menengah, apabila dah habis semua sekali, saya terangkan mengenai apa ni RPH ni. Kalau bersesuaian dengan sekolah menengah, cikgu juga boleh request untuk RPH ni. Okey, saya terangkan, saya tunjuk satu. Okey, bahasa Melayu. So ada 4, ikut kumpulan lah. Kumpulan A, kumpulan B. Sebab apa saya bagi kumpulan? Sebab tarikh tu saya sesuaikan dengan persekolahan lah, hari persekolahan setiap sekolah mengikut takwim. Okey, kita tengok untuk kumpulan A dulu. Tunjuk BM. Okey, untuk BM tahun 1, tahun 2. Okey. Yang ni takwim saya bagi. Okey, sekali dengan tarikh-tarikh cuti semua tu, cikgu boleh tengok. Okey, dalam takwim ni pula cikgu boleh klik. Okey, hari ni cikgu buat apa? Okey. Kalau cikgu buat pentaksiran, tulislah pentaksiran. So cikgu boleh buat macam semakkan di sini bila yang cikgu buat pentaksiran, supaya bila ada pemantau datang, mereka tahu bila tarikh-tarikh yang cikgu ada buat pentaksiran. Okey. So, kalau aktiviti sekolah, okey. So ada 4 lah di sini yang okey, dan lain-lain lah kalau benda lain yang cikgu buat, contohnya pergi mesyuarat ke apa tu, kira lain-lain lah. Okey. Kemudian kita pergi, saya buat juga dashboard di mana cikgu boleh klik saja. So, tak payah tengok dekat bawah ni, cikgu boleh klik dekat sini. So, di atas ni adalah penerangan untuk setiap apa yang saya buat ni. Okey, kita tengok pada RPH dulu. Okey, RPH ni dia tak payah type. Okey, tak payah type, dia klik je. Okey, yang mana nak kena klik? Bahagian 3 dan 4 ni kena klik, minggu kena pilih, tarikh kena pilih, hari auto. Contoh, okay. Dia auto. Okay. Tarikh-tarikh yang ada ni pula adalah mengikut takwim persekolahan. Okey, dia cuma sampai setakat 9 Disember saja. Okey. Ini untuk sekolah kumpulan A lah. Cikgu boleh pilih tarikh di sini. Kemudian ambil bilangan murid pun buat pilihan di sini. Okey, jumlah. Kemudian masa juga buat pilihan di sini. Okey. Semua buat pilihan. Okey, macam tu juga dengan kelas. Okey. Di sini hanya buat pilihan. Cikgu, kalau cikgu nak ubah, cikgu ubah di bahagian data. Bahagian sini. Okey. Kelas, ubah bahagian sini. Masa pun cikgu boleh ubah di sini. Kalau ada penambahan apa-apa boleh ubah di sini. Okey, cara dia cikgu pergi kat kotak, cikgu double klik. So dia akan keluar ni. Ataupun cikgu pergi dekat kotak, cikgu pergi dekat atas ni pun boleh. Okey, tak ada masalah. Saya tunjuk tu sebab ada cikgu yang tak tahu. Okey, apa-apa cikgu nak ubah. Okey, contoh aktiviti pun cikgu nak ubah. Ubah dari sini. Okey, ini data mentah. Cikgu boleh ubah dari situ. Okey, untuk RPH ni memang saya dah sesuaikan tema dia semua ni. Ini kalau boleh tak payahlah ubah. Kan, memang tak. So, ini ada tetap ikut SKP lah. Okey. So, di mana yang kita nak ubah untuk RPH ni? Yang sini memang langsung tak boleh ubah. Cikgu cuma kena klik bahagian ni dengan nombor lah. Yang ni of course lah kena. Dan bahagian bawah ni kaedah pentaksiran. Jika berlaku pentaksiran untuk standard pelajaran yang ni, cikgu nak buat pentaksiran, cikgu
just klik pentaksiran apa kaedah pentaksiran cikgu guna. Kemudian cikgu nak nilai untuk tahap penguasaan berapa. Okey. Cikgu nak nilai untuk tahap penguasaan berapa. Okey. So, untuk bahagian aktiviti ni, yang ni adalah berdasarkan PAK21. So, cikgu kadang-kadang cikgu pilih, tengok ni salah dah lah ni. Kan? Ni tak boleh ubah di sini, jangan delete. Okey. So, cikgu pilih PAK21 dalam ni, cikgu pilih match and mind. Tapi aktiviti cikgu, kan selalunya kalau kita tak bubuh tajuk dekat atas ni, kita tak tahu yang ni adalah PAK21 yang mana satu aktiviti ni. So, saya nak cikgu ingat untuk istilah-istilah PAK21 tu. So, saya letak siap-siap dekat atas ni. Apa kaedah aktiviti yang cikgu guna dalam PAK21 tu. Okey. Saya nak cikgu mengingat dan cikgu kena pilih sendiri aktiviti ni. Saya tak mau cikgu terlalu bergantung kepada RPH yang tetap, yang tak boleh nak ubah sesuai dah. Okey. So, di mana yang cikgu nak kena ubah? Cikgu kena ubah dekat data RPH. Cikgu boleh ubah di sini. Okey. Dia ubah di sini. Okey. Nombor ni, satu ni, semua ni. Yang ni adalah nombor PDP cikgu. Okey, kalau PDP cikgu hari tu, okey, nombor 1. Contoh nombor 1, okey. Cikgu kena tengok bahagian objektif tu. Kalau cikgu nak ubah, ubah di nombor 1 ni. Okay, dekat data RPH, ubah di nombor 1 objektif. Cikgu nak tambah ke apa ke, ubah di sini. Okey. Ini boleh ubah bahagian tema, tajuk kena ubah dari RPH tu, data RPH lah. Tapi bahagian set induksi semua ni, yang sini hanya buat pilihan. Okey. Macam saya bagi kebebasan untuk cikgu buat pilihan. Okey. Jadi bila cikgu sini aktiviti cikgu fan and pick. Okey, so dalam PAK21 pun cikgu kena pilih fan. Okey, fan and pick. Okey, yang lain ni pun cikgu boleh ubah, ada macam-macam ni dalam ni kan. Cikgu boleh ubah, pilihlah apa-apa. Okey. Okey, kalau cikgu boleh sediakan bahan-bahan tu, cikgu gunalah. Dan dia adalah apa benda-benda yang cikgu kena sediakan. Cikgu kena ikut. Bila cikgu buat RPH tu, cikgu kena ikutlah apa aktiviti yang cikgu buat tu. Ini kadang-kadang bila kita mencerap aktiviti dengan aktiviti dalam RPH tak sama dengan aktiviti yang cikgu buat. Cikgu just talk, chalk and talk. Tapi cikgu bubuh fan and pick, kan? Cikgu bubuh fan and pick, tapi cikgu punya aktiviti sebab tak tulis kan. Saya pun sama juga, saya tak ingat ni nama-nama istilah ni apa. Aktiviti bawah tu ada banyak untuk PAK21. Jadi saya buat siap-siap nama dekat atas ni sebab saya nak cikgu ingat apa yang ada dalam aktiviti PAK21 yang cikgu pilih. Okey. So, untuk bahasa Melayu dia ada RPH Civic. Okey. RPH Civic ni macam RPH Civic ni kita gabunglah, kita masukkan unsur Civic ke dalam RPH kita. Kita sesuaikan dengan tajuk kita pada hari tu, pada minggu tu. Okey. So kita just pilih saja untuk Civic. Untuk minggu, kita pilih sambungan daripada RPH yang minggu sebelum tu dan untuk Civic ni kan sebulan sekali, iaitu minggu keempat. So, kita pilih RPH biasa kita tu. RPH kita. Contoh mungkin kita dah mengajar sehingga nombor. Okay, sebab RPH tu kan ada nombor 8 di RPH biasa. So, kita sambung je lah. Tak apa, nombor 9. Kita tengok tajuk tema dia kekeluargaan. Okey, kasih sayang tu sesuai lah kan. Kita nak masukkan teras Civic dalam kekeluargaan. Kalau cikgu tak mahu yang kasih sayang,
Itu nombor 19. Cikgu boleh tengok dekat data civic ni. Nombor berapa yang cikgu rasa cikgu nak buat. Ni ada sini dia punya apa ni? Pengetahuan apa yang cikgu. Mungkin kasih sayang cikgu nak nombor 6. Okey, cikgu nak nombor 6. So, RPH civic ni cikgu ambil lah nombor 6. Okey, nombor 6. So, aktiviti dia akan sama dengan tu lah. Okey, semua sekali tak payah type dalam ni, yang ni pun tak payah buat. Semua ni auto. Lepas tu yang nak kena klik tak ada dalam RPH Civic, dia just tukar di sini saja. Dengan minggu semua ni of course lah. Kan, yang atas ni je. Yang tu, yang semua yang lain pun kena ni. Okay, so selain daripada RPH Civic, dalam ni juga ada RPH untuk PKJR. PKJR ni dalam seminggu sekali. Okay, so ada modul dia sendiri lah. Okay, so bila cikgu nak ubah apa-apa dalam ni, cikgu just pergi data PKJR. Okay, boleh pergi data PKJR. Baik. Dan satu lagi, sebab apa saya kata berfokus PBD, saya sediakan satu template, satu bahagian RPH untuk pentaksiran. RPH pentaksiran ni totally semua sekali kita kena pilih minggu berapa kita buat pentaksiran, bila kita buat pentaksiran, okey, berapa orang murid yang terlibat dalam pentaksiran, daripada berapa orang murid, kelas mana, masa pukul berapa, so tajuk apa yang kita pilih untuk pentaksiran, hari bila apa ni, tajuk atau tema, tajuk, lepas tu standard kandungan, standard pembelajaran. Di sini saya bagi satu bahagian, cikgu boleh gabungkan standard pelajaran. Okey, gabung. Okey, 1.11, 1.112 itu cikgu boleh gabung frasa dengan ayat tunggal. Okey, cikgu boleh buat sekali pentaksiran untuk tu. Jadi objektif kita adalah sama, iaitu untuk mencapai tahap penguasaan minimum. Aktiviti dia apa, cikgu pilihlah di situ. Okey, nilai semua dia kena pilih lah. Okey, bila cikgu buat pentaksiran, cikgu kena pilih. Lepas tu cikgu kena tengok dalam bertulis, cikgu buat kaedah pentaksiran yang mana satu. Okey, ini lebih spesifik lah kepada pentaksiran. Okey, kemudian cikgu nak nilai tahap penguasaan berapa orang yang cikgu nak taksir. Okey, tak semestinya satu kelas cikgu taksir, cikgu boleh taksir untuk beberapa orang murid saja pun tak ada masalah. Cikgu nampak peningkatannya. Okey, selepas cikgu buat pentaksiran, cikgu bubuh data dalam ni. Okey, data dalam ni, tarikh bila cikgu buat. Ini evidence cikgu yang cikgu nak tunjuk kepada kepada pentadbir ke, siapa-siapa yang mencerap, bukti bahawa cikgu buat pentaksiran secara sistematik. Okey, selain daripada tu, saya juga buat inovasi RPM. Okey, tapi video ni tak boleh buat panjang sebab tak boleh upload kalau terlalu panjang. So, saya just tunjuk sikit sajalah mengenai RPM. RPM yang saya buat ni, saya dah inovasikan juga. Okey. Yang ni yang latest. RPM yang terbaru untuk tahun hadapan. RPM yang lama boleh juga guna. Tapi yang ni lagi saya upgrade dengan dashboard. Okey. Contoh tadi bahasa Melayu. Kan? Bahasa Melayu kita tengok bahasa Melayu lah. Okey. Okey. So, bahasa Melayu tahun 2. Okey. Kita tengok dashboard je lah. Sekejap. Okey. Dia ada di SKP. Bahagian persenaran nama murid. Kita tengok seimbas lalu je lah sebab takut tak cukup masa untuk ni. Okey, SKP. Senarai nama. Okey, ada semua bahagian mendengar, dia ada SP apa semua. Okey, ada link. Okey, ada semua auto generate semua yang nak kena isi bahagian putih-putih ni ya. Okey. Okey, TOV kena isi sendiri.
Okey, daripada keputusan tahun lepas. Lepas tu ATREC daripada TOV. Lepas tu pentadbiran pertengahan tak payah isi, yang ni auto generate. Pentadbiran akhir tahun juga tak payah isi, auto generate. Pencapaian keseluruhan juga tak payah isi, auto generate. Lepas tu saya tambah lagi. Kalau yang lama saya tak tambah yang ni, yang ni saya tambah dengan bahagian di mana cikgu boleh tengok murid cikgu yang bermasalah. Okey, dari segi tak mencapai MTM dan cikgu boleh rancang untuk buat intervensi kepada murid ni. Begitu juga dengan murid yang mencapai MTM dan cikgu nak rancang intervensi juga untuk murid-murid tersebut. Okey, yang ni saya tak isi lagi, so saya tak boleh nak tunjuk. Bila kalau cikgu tengok slide saya sebelum ni, cikgu boleh faham lah. Okey, bila cikgu dah isi, cikgu akan klik di bahagian yang cikgu nak tengok perbandingan tu. Okey, sekarang tak isi, tak nampak lah. Okey, sini saya bubuh filter di mana cikgu boleh cek sendiri murid yang lemah. Okey, yang tu saja. Sekian, terima kasih.